Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan kurniaan-kurniaan Allah yang banyak yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang paling besar, iaitu diberi kita kehidupan, yang mana sebelum ini kita belum lagi disebut ada, belum ada apa-apa lagi kita. Belum ada disebut-sebut apa kita, lalu dibagi kehidupan kepada kita, di mana kehidupan itu penuh nikmat. Bila kita rasakan, kita pulangkan balik, ya Allah, jangan kau biarkan kehidupan aku ini aku yang menguruskan. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupanmu, ya Allah, menceritakan tentang dirimu, ya Allah. Itu orang yang bijak, orang yang sudah mengenal diri, mengenal Allah. Seperti mana Rasulullah berdoa, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri, walau sesaat, walau sekelip mata. Itu hakikat sebenar, iaitu tujuan kita ni dihidupkan Allah, kembalikan balik. Jangan merasai kita memiliki hidup. Bila kita merasakan kita memiliki hidup, maka kita mengundang keakuan diri. Maka kita merasa ada rasa kedirian kita, maka akan rosaklah kehidupan kita. Sebab kedirian, keakuan diri ni dah yang akan tercampaknya Nabi Adam daripada syurga yang penuh nikmat ke bumi. Sebab keakuan diri. Sebab keinginan diri itu yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang tadi? Suruhan Allah, jangan ada rasa keinginan engkau kepada yang aku larang. Jadi keakuan diri ini akan membawa kepada larangan-larangan. Maka itu Allah SWT menciptakan kita ni tadi, tujuan dia jangan engkau merasa keakuan. Maka segala nikmat tu akan engkau kecapi. Apa tu kenikmatan yang segala itu? Iaitu segala-gala yang termasuk, iaitu yang nombor satunya adalah engkau merasakan kenikmatan yang besar, iaitu di sisi Allah. Engkau tidak berbuat perbalahan, ataupun engkau tidak berbuat keakuan diri. Bila ada rasa kedirian, keakuan diri, maka engkau telah berganjak daripadaku. Makna berganjak daripada nikmat di sisiku. Wa amma bi ni'mati rabbika. Maknanya engkau berada betul di dalam nikmat denganku, tenggelam, tak ada keakuan diri engkau. Bila engkau ada keakuan diri, maknanya engkau yang berganjak daripada nikmat denganku, maka engkau berada di dalam azab kezaliman, iaitu atas dasar keinginan engkau untuk merasakan seolah-olah engkau ada. Itu punca utama kesalahan kita, kesalahan datuk moyang kita, iaitu Adam. Jadi kita dah berbalik-balik, kita nak kena jaga itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, kita nak jaga yang itu. Tapi sekarang mata pelajaran ini sudah tak diterangkan. Ini yang asasnya. Keimanan dia betul. Jaga keimanan tu tadi. Tapi keimanan ini hanya sekadar dimain di bibir sekarang. Jadi itu yang jadi masalah. Setiap kali top kita cakap ni, kita akan utamakan ni dulu. Sebab kalau kita tak utama, ataupun kita dah ada, tak apalah, tapi sepatutnya kita akan utamakan ni dulu. Kesadaran bahawa kita ni
tidak ada. Dan bila ada, jangan merasa diri itu ada. Menunjukkan dia keberadaan diri esanya tunggal, tak ada dua. Cuma duduk di situ, itu nak dijaga sekarang. Tapi kita susah sekarang ni. Mata pelajaran ni dah jauh dah ditinggalkan. Itu saya cakap mengimani tadi asyhadu alla ilaha illallah. Itu tidak beres lagi kebanyakan. Daripada masyarakat Islam kita sekarang, banyak yang tak beres ni lagi. Ini tak diselesaikan. Bukan makna sebutan tu beres, tapi pengupasan bedah siasat tu untuk dibawa tadi. Kita dah kupas bedah siasat, kita nak bawa dalam kehidupan kita ni. Iaitu la asyhadu al la, aku menyaksikan, aku mengakui benar-benar bahawasanya aku tak ada, semua ni tak ada, yang Tuhan pun tak ada, semua tak ada, yang ada hanya nak mengakui betul sampai kita dapat betul-betul Allah fanakan kita, tak ada, lalu Allah fanakan kita. Kita bersungguh-sungguh meniadakan, Allah tengok kesungguhan kita, maka Allah fanakan kita, baru kita dapat keimanan. Ya Allah, betul ya Allah, Engkau yang ada. Kalau Engkau tak leburkan aku, masih lagi aku tak faham lagi ya Allah. Jadi nak sampai betul kita sungguh-sungguh, Allah anugerahkan kita kullu man alaiha, semuanya Allah yang tahu. Disebabkan kesungguhan kita betul-betul nakkan keimanan tu, Allah akan bagi. Tapi kita tak mengalir ke situ pelajaran tu. Kita belum lagi maknanya dapat ijazah tu, belum lagi dapat maqam tu. Sekadar kita banyak manusia sekarang baca asyhadu alla ilaha, bercakap berpuluh ribu tiap-tiap hari, tapi masih lagi tidak mengimani ataupun meyakini atas apa yang dah ada bedah siasat kepada. Sejauh mana dia punya bedah siasat tu tadi. Adakah sampai dia difanakkan Allah macam Nabi Musa nak lihat Allah, maka dia tak boleh mampu lihat, tapi Allah Taala kata kau lihat cahaya tu. Jadi cahaya tu tadi yang memfanakkan dia, maka keyakinan tu datang bila Allah dah fanakkan manusia, tajalli cahaya tu. Bukan Allah tu cahaya, tapi tajalli cahayanya untuk melenyapkan, nak bawa yahdillahu linurihi mai, untuk hanya cahaya Allah yang boleh bawa kepada Allah, faham kepada Allah. Bila Musa dapat tu 40 hari dia pengsan, dia sedar, dia kata aku yang jadi di situ tempat kita cas untuk kekuatan. Maka tu Rasulullah kata, bersabda, jadidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Kita kembali kepada pesanan Nabi, kata perbaharui iman kalian. Akthiru, bedah siasat, kaji betul-betul, banyak-banyak sebut. Bukan sekadar banyak sebut, dia kaji sampai perkataan la ilaha illallah, sampai tak ada diri kau, tak ada semua, yang ada hanya Allah. Akan dapat baru iman seperti di alam roh dulu. Yakin kita pada Allah, tak nampak. Bersentiasa dengan Allah, lebur kita. Nak dapatkan jadi tu iman, barukan balik iman kita dengan. Jadi bukan sekadar kita banyak sebut ni, Allah Rasulullah kata, maknanya kita mengimani. Setelah kita dah sebut banyak tu, kita bawa di luar, mengimani, banyak-banyak mengimani. Kita bergerak, Allah yang gerakkan kita nak bercakap, kita diam, kita berdiri, kita baring, kita lihat apa sekeliling kita nampak semua Allah lah yang dahulu yang kita lihat. Kita nampak matahari, kita nampak pencipta matahari, bukan Allah tu matahari. Ainama tuwallu fasam ma wajhullah. Mana pun kita pandang, mana pun kita lihat, kita nampak semua perbuatan-perbuatan Allah. Semua kita nampak pentadbiran Allah. Allah mentadbir iblis, Allah mentadbir jin, Allah mentadbir semua ni, sekalian alam ni ditadbiri oleh Allah. Allah bagi tahu di langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisinya akulah pentadbir, aku yang mentadbir, dan juga aku yang mentakdirkan, aku yang menetapkan ini tugas apa, dan aku yang memberi qadir, iaitu kekuasaan, sultan, aku yang bagi kekuatan. Kursi sama, dia nak memberi kursi kerajaan kepada parlimen ke, agung ke,
raja ke apa lagi tinggi ke yang paling bawah, sampai sebawah-bawah semua Allah yang bagi. Termasuk kita ni, kerajaan kita, diri kita, Allah yang bagi. Jadi dia semua di sisi Allah semua. Jadi kita melihat kepada sesuatu tu, kita nampak sesuatu tu tidak ada kekuasaan, melainkan kita nampak yang meletakkan kekuasaan pada diri tu. Kalau kena benda elok, kita boleh terima. Tapi kalau benda tak elok, jarang kita nak. Padahal qada dan qadar tu dia tak kira baik ke buruk, tetap daripada ketentuan takdiran Allah. Itu susah kita nak terima bab macam ni. Kita kata, ni paliran lain ni, sajis ni, pegangan lain ni. Dia ingat kita gitu. Ini Allah yang mengatakan. Semuanya telah disusun oleh Allah, telah diatur oleh Allah. Cuma kita cuba nak berbalah-balah dengan sesuatu ketentuan yang Allah dah atur. Kita tahu kalau dia tu malaikat, dia tu nabi, dia tu, kita nampak itu susunan Allah yang baik tu je. Yang tak baik tu bukan susunan Allah. Iblis, syaitan, jin, dajjal, Ya'juj, Ma'juj, itu bukan susunan Allah. Itu kekuasaan dia sendiri. Itu juga tetap kekuasaan Allah. Allah bagi kekuasaan ni untuk mentajalikan sifat sesat geng-geng tu tadi. Maka Allah kata ghairil maghdubi alaihim walad. Allah tunjukkan kepada kita jangan ikuti. Itu semua tajalli aku mentajalikan sifat-sifat itu daripada skrip aku. Aku nak menceritakan supaya biar ada baik, biar ada buruk. Dan engkau kena tahu baik dan buruk tempat engkau adalah di sisi tenggelam. Baru kau nampak baik dan buruk daripada Allah. Kalau engkau tak duduk di sisi Allah, kau duduk kat baik, engkau akan mengangka engkau yang itu pun masih lagi buruk. Tapi kalau engkau Adam, dia jadi buat silap. Tapi kalau kesadaran tu sampai, dia minta maaf, jadi baik. Jadi gitu Allah nak bagi tahu kita supaya kita ni faham. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, Allah ajar kita Tuhanku, sebutkanlah bahawa apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau ciptakan khalaqta hadza, semua ni batilah, tak ada yang menyalahi, tak ada yang batil. Baik apa malaikat baik, iblis baik, apa semua tak ada sia-sia. Allah menjadikan tak ada batil, tidak ada sia-sia, tidak sia-sia. Hadza batilah, tidak ada sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya Tuhanku, tidak ada sia-sia semua kau jadikan. Kau jadikan tak baik supaya kita ni dapat faham. Tu jangan ikut. Kalau dia jadi baik, kau apa untuk tahu bahawanya baik tu adalah disukai Allah. Tapi jangan duduk kat baik. Duduk siapa yang duduk tetap dengan Allah. Jadi baru kita tahu tu semua penceritaan kisah-kisah Allah. Baik di dalam Quran, baik di dalam diri kita, baik di sekalian alam ni, semua penceritaan kisah-kisah Allah. Tapi kalau kita masih lagi maknanya merasakan ada kisah-kisah konon kita mengisahkan, ya Allah. Kemarin dulu saya dibagi rahsia satu lagi pecahan ya. Saya nak kongsi maknanya. Dia kata rupanya kalau orang tu berlakon, kita pergi Ramli lah berlakon. Tu pergi Ramli Samsudin Haji Satta. Watak-watak yang dibagi tu adalah masing-masing watak tu dia menguasai watak-watak tu. Maka filem tu tak jemu-jemu dilihat. Sampai kan anak kita tak pernah lihat pun Piramli arwah tu Samsudin. Dia tak kenal pun, tapi bila tengok watak tu dia boleh terhibur sebab originalnya watak yang dibawa tu. Maksud saya dalam filem tu. Tapi begitulah manusia ni. Bila kita bawa watak yang original, yang daripada Allah ni lebih seronok lagi, lebih hebat lagi, lebih orang kata
maknanya tak jemu-jemu sampai bila-bila pun. Contoh Rasulullah, sampai sekarang kita rasakan macam Rasulullah tu masih berlega lagi dia punya aturan dia punya perbuatan yang dia bawa original daripada Allah tadi kan. Maknanya bukan diri dia, original. Dia tu dah tak ada Muhammad. Jadi yang masuk tu semua adalah kisah-kisah Allah nak dia buat tu original. Sampai sekarang kita sebut Muhammad sebab original tu tadi. Bila sebut Muhammad ingat Allah, sebut Muhammad ingat Allah. Begitu original. Gitu je. Bila kita tengok filem-filem yang maknanya sampai sekarang, banyak lagi filem-filem di zaman piramid, filem yang lain tu. Tapi orang tengok sekali tenggelam. Tapi mengapa filem piramid itu sampai ke sekarang ni, sampai satu dunia pun orang kalau faham skrip dia kan, dia akan mengkaji. Rupanya tak ada lain, dia betul-betul nak mengesakan Allah dalam menerusi. Bukan saya cakap filem tu betul, maknanya itu kalau Allah nakkan original, dia sampai ke kita sekarang pun masih terngiang-ngiang, kita teringat-ingat, masih seolah-olah masih dihidup lagi. Tu baik buruk tu jangan ceritalah, yang pentingnya kita berhasilnya original. Jadi kehidupan kita yang original ni, jadi macam mana kita nak dapat yang original? Sebab bila kita ada keakuan diri, dia tak original. Sebab kita merasakan ada lagi keakuan diri. Padahal yang original tu dia katalah kita ni makan sate. Tapi betul lah kita dapat makan sate. Kemudian kita menutupi, kita kata kita yang hendakkan sate. Nampak? Padahal ketentuan dia dah memang tu cerita dia engkau akan makan sate. Berapa cucuk semua tu dah bertulis. Tapi engkau menafikan, engkau kata engkau menutupi, engkau kata aku yang nak makan sate. Tu tadi. Jadi kita lihat dalam kehidupan kita, bila duduk kat situ, kita sendiri yang akan jadi susah, jadi azab, jadi kerugian. Sebab tajuknya makan sate aja. Tapi kita ingat kita yang berkehendak makan, padahal itu dia atur oleh Allah. Itu yang jadi kita kezaliman, maknanya kita kufar, maknanya menutupi kebenaran Allah. Sedangkan sentiasa dalam hidup kita kebenaran Allah. Tapi mengapa engkau rasa engkau kata? Engkau maknanya hukum Allah, engkau akan makan sate 15 cucuk sate Minang dengan lontong dia sekali. Katalah kamu pun makan. Bila orang tanya, aku yang kehendak makan, aku yang selalunya gitu. Kita berbalah hukum Allah, qada dan qadar dia berlaku begitu, tapi kita menutupi nama kufar itu yang dihukum. Jadi hukuman tu bukan daripada Allah, tapi hukuman tu kita yang menghukum diri kita sendiri. Kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Tapi Allah tu sayang, dia bagi kesadaran. Kesadaran tu adalah anugerah Allah. Bila dapat anugerah Allah tadi, kita minta maaf, tak nak ulangi lagi, ada keakuan diri. Sentiasa hidup kita ni, sesaat ke depan kita tahu Allah lah yang mencorakkan. Sakit ke, sihat ke, senyum ke, ataupun duka cita ke, marah ke, itu semua susunan Allah. Jadi kita jangan memikirkan tu. Kita harus memikirkan, kita harus yang ada hanya lebur mengesakan dia. Jadi kalau dia dudukkan kat mana pun, dia yang atur, bukan. Yang masalah kita nak rasa kita atur, itu yang saya cakap tadi. Benda ni kalau kita tak alusi, kalau kita tak melihat betul-betul dalam diri kita yang original tu, kalau kita tak jumpa yang original, kita takkan faham. Kita masih lagi nak kata, mana boleh dia buat jahat, dia lah yang bukan Allah. Biarlah, bukan maksud saya kalau kamu buat jahat tadi Allah yang berbuat.
Maknanya kamu kena faham, kebenaran tu maknanya engkau lebur dengan Allah. Bila engkau lebur dengan Allah, bila dia suruh tadi pancung budak kecil tu tadi, yang suruh siapa? Tapi sekarang bila engkau tak kenal diri, tak kenal Allah, maka berlakulah baik itu tadi. Engkau mengaku engkau baik. Adakah itu baik perbuatan kau? Nampak? Kalau orang yang kenal Allah, dia buat baik, dia tahu ini adalah aturan rahmat dan kurniaan. Dia tak rasa dia. Itu maksud saya. Jangan edit-editkan yang bukan-bukan. Maknanya saya nak mengatakan duduklah dengan waqadah. Kan Allah kata sendiri. Sebab apa Allah merendah diri mengatakan, kau kena duduk dengan aku. Lebur dengan aku. Jangan ada kedirian kau. Aku akan susun. Ala ta'budu. Sistem kau tadi. Sistem penyembahan tu tadi adalah aku yang akan ajar. Tapi kalau kau tak duduk dengan aku, kau terus menyembah pada aku, kau tak akan faham. Kau ingat engkau yang menyembah aku. Kerana yang layak menyembah aku hanya aku. Bagaimana kita nak olahkan sampai kita faham. Ya Allah, aku banyak tertipu selama ni, ya Allah. Banyak betul, ya Allah. Bila kau dah bukakan mukasyafah ghaibu, kau dah singkapkan diri kau dan alam diri kau tadi, ghaibal ghuyub, baru aku tahu, ya Allah, aku ni tak ada apa-apa langsung. Kalau kau dah rasa diri aja, rosak aku, ya Allah. Maka tu sebab engkau mengatakan engkau kena duduk waqadah, maka tu Allah Ta'ala kata. Sebab engkau akan, kalau kau ada diri yang engkau dah keluar, engkau dah rosak dah. Engkau dah berada dalam maksiat dah. Jadi Allah Ta'ala kata, kau nak buat yang lain-lain, apa ibadah ke Allah, engkau keluar. Engkau dah tak berkeadaan dalam suci. Ada kedirian, kau tak suci. Kau ambil wuduk satu kolam pun, ni babit bahagian dalam. Ya? Lepas tu, kau solat, kau puasa, kau zikir, kau apa pun kau buat, Allah Ta'ala kata, kau kembali kepada aku dulu. Kembali tenggelam pada aku, baru kau buat, kau rasa kau tak buat, dia yang buat. Baru jadi, baru aku terima. Takkan ada masuk dalam syurga, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah, ke dalam syurga dengan amal perbuatan baik dia. Engkau pun sama ke Rasulullah? Sahabat kata, iya. Habis apa yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam rahmat syurga Allah? Kurniaan dan rahmat Allah. Jadi berbuatlah sesuatu amal tu bukan kerana diri engkau yang berbuat, tetapi aku berbuat ni sebab ini adalah kurniaan kasih sayang Allah tu yang menyebabkan aku boleh buat. Aku boleh istighfar banyak, menangis-nangis sebab kurniaan Allah bagi aku kesadaran. Kalau dia tak bagi sedaran sampai bila pun, aku sebut aja tapi tak di kesadaran aku. Jadi apa pun dalam kehidupan kita adalah kita duduk kurnia dan rahmat Allah. Kita boleh bercakap ni, kita boleh hidup, semua kurniaan rahmat Allah. Jadi ada apa-apa pada kita? Kita takkan menghitung amal kita gini-gini. Kita tak nak. Bukan saya cakap tak boleh hitung. Nak hitung-hitung lah. Tapi bila kau dah faham benda ni, kau malah nak kira yang tu. Sebab kau nak berjaga benda ni. Istiqamah yang dikata Abu Bakar. Iaitu jangan ada ke diri, itu jaga. Sebab itulah ibu yang akan menentukan, yang akan dilihat oleh Allah ahsanu amalah tadi. Bila kau tak ada rasa kedirian, kau rasa dia je, itulah Allah Ta'ala kata, ini ahsanu amalah. Sepanjang kau buat gitu, ahsanu amalah je. Walaupun kau tak ada tonggang-tonggik, kau gila-gila, solat tak, puasa tak ada. Bukanlah saya tak bagi tu, maknanya kau duduk dalam keadaan tu, baru kau buat yang lain, baru. Sebab kau dah duduk di tempat yang lembah muqaddasih tu, kau dah buang dunia, buang diri kau sentiasa berada di lembah yang suci. Apa tandanya? Tak ada rasa kedirian. Kau dah dileburkan oleh Allah. Allah dah dengan tangan kekuasaan telah leburkan kau, tenggelam. Kau tak ada rasa diri kau. Sekarang ni yang ada hanya Allah. Bukan kau ni Allah, tetapi sebenarnya semuanya tidak ada. Tapi apa kau nak sembunyikan? Waliyatalafaf wala yus'in. Kau kena rahsiakan. Nabi Muhammad pandai merahsiakan. Rahsiakan. Jadi orang nampak macam Muhammad tu ada.
Tapi dalam Muhammad tak ada. Dalam diri Muhammad dia sembunyikan, dia tak. Yang ada banyak. Tapi orang lain nampak Muhammad tu ada. Tapi Nabi Muhammad pandai sembunyikan. Sembunyikan sebenarnya dirinya tak ada. Kalau dia sebarkan kepada orang yang belum mampu, nanti orang akan kata dia tu Tuhan. Tuhan tu dah turun kat bumi, ada kat Muhammad. Mari kita sembah Muhammad. Sedangkan Muhammad tak kata gitu. Muhammad disuruh Allah Ta'ala kata apa? Qul innama ana basyar. Dia sembunyikan di situ. Tapi dia sembunyikan tu, lepas tu dia nyatakan balik. Dia nyatakan apa? Mislukum. Namun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Dia sembunyi kat situ balik. Kedudukan dia balik, naik tinggi balik. Padahal kita sama. Tapi bezanya, dia dibagi wahyu oleh Allah. Tak ada diri dia untuk kita sama-sama bawa mengesahkan Allah. Yuha, wahyu. Wahyu tu turun, memang Muhammad tak ada dah. Apa Muhammad dah tak ada, wahyu dah turun, memanglah wahyu tu nak turun, dia ada hanya Allah. Jadi dia bersembunyi di tempat yang terang tu tadi. Muhammad tu kan nur, cahaya kan, dia sembunyi kat situ. Jadi siapa yang dapat tangkap, untunglah. Sama macam Muhammad jugalah. Sama dengan Muhammad tak ada jugalah. Itulah kesimpulannya. Itu rahsia, maknanya kita bila kita dapat ni, kita nak kena di situ. Kata Sayyidina Abu Bakar, pegang. Dalaman kita pegang kat situ. Sebab kita jangan biar keliling pandang kita. Utamakan Allah punya pandang sentiasa. Sebab Allah tak pernah tinggal kita. Selagi kita duduk situ, selagi itu kita dipanggil ahsanu. Inilah hamba-Ku yang betul-betul. Tetap hamba juga, tapi ini hamba yang dia tahu dia dah tak ada rasa kedirian dia. Dan dia tak mau ada rasa kedirian. Seperti Muhammad juga. Jadi malaikat-malaikat semua akan tahu. Malaikat daripada atas nampak cahaya. Cahaya ni macam Nabi-Nabi ni. Dia. Orang yang begitu memang dia hilangkan diri. Dia macam Muhammad juga dah. Baru kita tahu Muhammad tu tadi sebenarnya dia tak pernah Muhammad yang tu tadi, dia tidak pernah wafat, dia tak pernah mati. Sebab Muhammad yang kita kenal yang kat dalam rahsia sirullah tu, yang bernama sirullah Muhammad tu adalah sifatnya. Sifat dia mana ada pernah mati? Sifat Allah, sirullah, Nur Muhammad. Namanya pun Nur Muhammad juga. Sifatullah pun ia juga. Sirullah pun ia juga. Jadi kalau sifatullah, diri dia lah juga. Jadi yang ada dalam Muhammad tu tak lain dirinya. Tapi dia sir berbentuk, tak boleh diseumpamakan. Jadi di situ kita nak kena faham. Jangan pula nanti disoal-soalkan lagi. Maknanya dalam diri Muhammad tu dah tak ada, maknanya Allah ada kepada Muhammad. Dan itu pun nak kena jelaskan betul-betul. Kita dudukkan dulu. Jangan kita menuduh bahawa dalam diri Muhammad tu ada Allah. Bukan. Muhammad harus tenggelam. Sifat tu tadi tak lain daripada zat. Dan tenggelam semua yang ada hanya zat dia. Zat jangan digaji. Itu pasal kita cukup gaji sifatullah dah sampailah kita. Kerana sifatullah tak lain daripada zat. Dan sifat tak lain daripada zat. Zat tu adalah sifat Allah. Satu, bukan ada banyak. Cuma dia nak zahirkan diri dia dengan pertama adalah sifat bernama sir, rahsia dia. Dia nak menceritakan diri dia, dia keluarkan rahsia dia tadi bernama Muhammad, sifatul. Jadi kita bila tak payah kaji zat tu, kita cukup kita faham sifatullah iaitu Nur Muhammad dan sirullah kita kenal, cukup dah kita tahu akan kembali kepada zat. Tak ada semua yang ada, hanya diri zat ni. Jadi esa lah semua. Tak ada yang kita nampak lagi selain daripada, semua dah kita nampak, semuanya menuju kepada mengesakan Allah. Yang tempoh hari kita panggil tashbih dengan tanzih. Dia tak berpisah. Bila kita tengok yang dinyatakan tasbih tu tadi, kita kaji pada tasbih tu, mutasyabihat, kita kaji. Baru kita tahu rupanya dia berasal daripada tanzih, iaitu laisa.
Tak boleh nak kaji dah tanzih. Sebab kita dah kaji tasbih tu, kita kaji apa yang dia nyatakan. Sebab dia nak nyatakan diri je mesti bila kau tak kaji, itu maka kau akan celaru. Kau tak mau kenal, kau tak mau. Kau dah kenal baru kau tahu. Ya Allah, seluruhnya saya menunjukkan seluruh alam apa dulu sampai semua menyatakan diri, cerita dirinya. Iblis ke malaikat ke apa sahajalah. Tu. Dia duduk di dalam keadaan maha sempurna. Dia tak kata, kenapa ya Allah kau ciptakan ni? Kita pemikiran kita gitu. Kenapa kau ciptakan iblis? Kenapa ya Allah kan kau... kita bangkang tak faham. Padahal apa pun Allah ciptakan semua dengan kebijaksanaan. Dia tak perlu siapa-siapa nasihat siapa-siapa. Dan dalam kebijaksanaan ni yang paling atas adalah dia sentiasa maha sempurna. Dia buat apa pun semua, engkau petikai macam mana, kesian alam tetap maha sempurna, bijaksana sempurna dia. Tak ada boleh siapa petikai kan. Kita nak protes, janganlah ciptakan neraka macam ni ya Allah Ta'ala. Kau tak kenal Allah. Kan? Sedangkan Allah ciptakan surga dan neraka untuk nak memberi pengajaran. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Surah Al-Mu'min, Allah Ta'ala kata segala ayat-ayat jadilah surga, jadi ayat lah kan. Neraka kan jadi ayat-ayat yang dinyatakan tadi. Mukjizat dalam Quran tak panggil mukjizat, dia panggil ayat. Jadi apa pun yang Allah Ta'ala nyatakan adalah ayat. Baru kita tengok benda tu, surga neraka. Sebelum tu dia berbentuk ayat. Dan sebelum ayat tu adalah hakim, bijaksana. Sebelum bijaksana dia adalah maha sempurna. Zat dia yang maha sempurna, agung ni. Ya Allah, tak ada siapa-siapa boleh petikaikan. Itu tadi. Jadi bila kita dapat lihat begitu, kita akan nampak, ya Allah, rupanya kita dalam sekian alam ni, malaikat, Muhammad, diri kita, jin ke, Ya'juj Ma'juj, Dajjal, semuanya kita dalam satu pasukan, dalam satu skrip. Macam cerita Piramli tu cakap. Kita tahu skrip ni ada buat jahat, skrip nak gini. Dalam cerita itu kita nampak skopnya dalam filem tu sikit skrip dia. Tapi ni dalam skop yang berlebih. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, Allah akan perlihatkan lagi ayat-ayat yang mukjizat kebesaran Allah lebih besar lagi. Dia lihatkan kepada kita, ya Allah. Linuriyahu min ayah. Dalam perjalanan hidup kita, linuriyahu min semua ditunjukkan, linuri, nur ayat. Baik ke buruk ke cerita apa pun, aku nak kisahkan, aku suluhkan kau. Jangan kau nampak yang lain. Aku yang menciptakan. Linuriya, cahaya aku yang menyuluhkan untuk jadi filem-filemnya, cerita kisah original tu. Jangan kau tutupi, jangan kau kata itu adalah perbuatan. Dia tak memiliki kekuasaan, keagungan. Baik malaikat, baik iblis, baik malaikat maut, baik manusia, baik semuanya tak memiliki kekuasaan. Aku yang letakkan kekuasaan, aku yang memperjalankan dia untuk melakukan skrip apa. Malaikat ke apa benda, pegang aras ke, iblis ke apa, menyesatkan. Semua tu aku dah dalam pengetahuan. Aku yang maha hakim dan maha sempurna. Tapi kita susah kalau tak pelajaran ni. Ini asas sebenarnya. Tapi bila kita tak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, belajar tauhid ni, Rasulullah kata kita akan bertambah, jadi ibadah bertambah banyak tapi bertambah jauh dengan Allah. Maknanya jauh tu kita memandang kepada upah. Kita tak rasakan kedekatan Allah tu lebih. Kurniaan dan rahmat Allah tu kita tak rasakan. Kita hanya rasakan, aku dah buat ni, nak upah apa ya Allah. Kita masih lagi takut tadika. Bukan saya cakap tu tak betul. Maknanya itu jangan kita dudukkan. Kita dah makin lama makin faham tentang Allah. Kita harus memisahkan diri kita dengan segala yang Allah jadikan. Sebab Allah jadikan tu bukan untuk menipu kita. Segala sekian alam yang Allah jadikan, indah ke tak indah ke,
jangan engkau tertipu. Sebab engkau kena pandang yang aku yang menyatakan itu, indah tak indah tu, engkau kena duduk dengan aku. Baru engkau tak tertipu. Jadi Allah tu nak begitu. Bukan tujuan Allah nyatakan tu syurga neraka untuk supaya engkau, supaya kita kembali tenggelam dengan dia yang paling nikmat sekali. Kalau azab pun gitu juga. Kalau neraka tu azab, Allah tu lebih azab lagi bila kau meninggalkan Allah. Itu maksudnya. Kau mengada keakuan diri tu lebih azab daripada azab yang aku ceritakan tu. Mana Allah jadikan tu bijaksananya Allah. Oh, kita tak faham azab tu macam mana. Kalau dia tak ciptakan neraka, kita tahu azab dia. Kalau dia tak ciptakan iblis, kita faham apa benda sesat. Betul? Kita kata ciptakan yang baik ialah ya Allah. Nanti kita tak tahu. Rupanya dalam baik, rupanya kita ada perasaan apa? Kita rasa kita yang berbuat baik. Itu pun tak baik juga. Jadi macam mana nak buat? Rupanya kita harus kenal dia. Jadi baik, kita baikkan dia yang mengatur. Habis buat tak baik nanti dia akan bagi kesadar. Yang penting kau dengar dia. Dia nak suruh kau nak dengar hamba-Nya merintih minta maaf, dia jadikan kau buat salah. Betul ke? Itu saya cakap tadi. Kau tak akan faham kalau kau tak kenal Allah. Kau ingat kau boleh buat baik tu, kau ingat engkau. Rupanya dia juga. Engkau buat tak baik pun, dia juga. Tapi bila engkau kenal Allah, bila engkau buat tak baik, engkau tahu bukan kehendak engkau. Tadi engkau ada kehendak engkau kan lain. Kehendak engkau, diri engkau tu yang Allah uji kamu tu tadi. Aku jadikan kehidupan tu tadi. Jangan sekali-kali kau hampiri pohon tu. Jangan sekali-kali kau ikutkan hati diri kau untuk ke sana. Maknanya permulaan larangan tu tadi tujuannya adalah memberi kurniaan kepada engkau. Supaya engkau jangan ingat satu. Jangan pergi ke tempat pokok tu. Adam, engkau jangan memikirkan tu. Tu. Tapi ada benda lain nak tapi apa pun engkau yang melayan, engkau lama-lama engkau akan terikut. Allah tahu skrip tu semua. Kan? Tapi bila Allah jadikan tu terjadi kesalahan pada Adam, tapi bukan kesalahan tu sebenarnya Allah nak menunjukkan cara bertaubat ataupun cara beristighfar, iaitu kesadaran tu datang daripada Allah. Itu sedar ya Allah. Kalau kau tak bagi sedar ya Allah aku, maka tu dia kata kita ni diajarkan doa minta ampun Nabi Adam tu, Rabbana zalam. Dia merayu kepada Allah, aku telah kesedaran. Kalau dia tak bagi kesedaran, jadi macam siapa? Iblis dia tak datang kesedaran, dia datang kesombong. Allah pula atur, dia jadikan kesombongan. Dia buat silap tapi dia masih lagi tak mengaku. Dia rasa Adam lah punca dia tak menyalahkan. Kalau Adam dia tak salahkan Hawa ataupun iblis, dia salah diri. Bagus tak? Itu yang saya cakap tadi. Itu kita nak telisik, kita nak bedah siasat, fahaman di situ baru kita faham. Ni cerita yang skrip yang original di tangan Allah. Kita jangan membantah-bantah, jangan berbalah-balah dengan Allah Ta'ala. Jangan kita mesti nak kita punya kemahuan nak begini. Itu yang sebenarnya kemahuan kita tu yang kita dahulukan, bahaya tu. Padahal kemahuan Allah tu adalah begitu. Kita jangan menutupi kita rasa kita ataupun kita tak nak. Sebab adakah itu ya azab. Azab lah tu. Cuba kita tu dah berbakar kata duduk situ, jangan kau ada keakuan diri, kau akan automatik engkau yang keluar daripada makam nikmat. Tapi kalau kau selagi duduk tenggelam tak ada diri kau berada dalam wa amma bin lalu sampaikan. Siapa pun kau ceritakan semua sampaikan original nanti. Sebab kau dah tenggelam tak ada diri kau makam nikmat. Iaitu makam syafaat Nabi. Kau duduk macam makam Nabi. Iaitu memberi doakan orang keliling. Itu tadi. Kalau makam Adam, bila dia buat salah, dia minta ampun, kesedaran dia menangis-nangis tu. Makam dia. Insap serik. Tak nak buat. Sekali je silap. Api serik dia berpuluh tahun sujud. Tak bangun-bangun sujud. Menyesal. Kita baru satu hari sujud pun dah kecoh lah.
Nah, ini berpuluh tahun sujud minta satu salah. Salah tu bukan besar lah kalau kita kira, hampir pohon tu je. Tapi ada keakuan diri tu bagi Allah tu dah besar. Sebab kau keluar daripada rahmat Allah. Ibarat gitulah. Jadi kita kena perhatikan itu salah besar. Apa? Kalau kita tak perhatikan tu, maka akan mengundang penyakit yang lain. Besarlah jadi tu. Sebab bila keluar tu akan penyakit lain akan datang. Tapi kalau kau tak keluar, tak akan datang walaupun penyakit besar mana pun. Syirik ke apa, bosor tak akan datang selagi tak ada rasa keakuan diri. Ini rahsia dia yang Rasulullah SAW, para rasul, para nabi, wali-wali Allah pegang di situ. Pelajaran yang paling utama yang sampai bila-bila ni yang pertama asas, ini sampai bila-bila pun kena pegang. Itu Rasulullah kata, ilmu ni kalau kita dapat, ilmu la ilaha illallah ni, ilmu yang paling tinggi Rasulullah kata. Tak ada yang lebih tinggi lagi. Sebab ni lah ada tujuan dia. Maka tu paling afdal zikir, paling mulia zikir la ilaha illallah. Tapi banyak orang yang hanya banyak sebut, tapi sedikit sekali orang yang ila qali yang nak kaji roh dia dalam tu. Wa yasalunaka anir ruh min amri wa ma utitu min ilmi. Sedikit orang nak kaji roh yang ada pada la ilaha illallah. Dia ada roh dia, ada roh. Di sebalik tu ada roh. Durian tu ada roh dia. Kalau kita tak kupas, kita tak ambil, tak rasa, mana kita dapat tahu roh rasa dia tu. Roh rasa di dalam durian tu. Ada roh. Dalam rasa tu ada roh yang Allah Ta'ala letakkan. Untuk biar kita tahu itulah rasa durian dan itulah hak Allah Ta'ala untuk engkau ingat. Dekat sebalik roh tu ada engkau ingat, baru engkau tahu inilah pencipta yang menciptakan rasa tu tadi, tak lain. Jangan kau rasa tu sedap, malah yang menciptakan dulu lebih sedap. Maka tu nak diduduk, nak dipahamkan di situ. Jadi apa pun yang Allah ciptakan, Rabbana ma khalaqta hadza, tak ada sia-sia, tak ada yang batil Allah ciptakan. Tak ada, semuanya sempur, bijaksana Allah jadi. Oh, mana boleh Allah pokok beringin, pokok besar, buah kecil. Tak adil Allah. Buah labu besar, pokok kecil. Kat tanah pula tu kecil, buah labu besar, pokok kecil. Apa Allah cerita ni tak adil. Kita nak bertikai kan. Jalan-jalan. Lepas tu kita duduk kat pokok beringin tadi. Buah beringin kecil tadi jatuh kat kepala. Kita pun teringat kalau buah labu ku besar, pecah kepala aku. Abang kata adil kau ya Allah. Kita manusia sering tak sedar di situ. Sering mempertikaikan qada dan qadar. Allah dah tentukan gini-gini susunan. Kita berada di zaman ni dia. Oh, apalah teruk aku di zaman ni. Kau ngelok aku duduk di zaman Rasulullah. Tak ada. Itu semua engkau belajar untuk berbalah dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya apa pun zaman kau dihidupkan, itu adalah yang terbaik. Itulah nama kehidupan. Kehidupan ni adalah sangat mulia. Kehidupan ni bukan menyusahkan kau. Apa pun zaman Allah letakkan kehidupan kau adalah keberuntung. Tapi kau tak mau kaji. Kau rasa kehidupan kita pengakhir zaman, macam-macam huru-hara keliling kita tak nak beri. Itu Allah nak bagi ingat pada Nabi dia supaya berhati-hati. Itu satu peluang untuk kita mendapatkan peringatan. Terlebih dahulu kita kena betul-betul cari, pegang akidah kita. Kalau dihidupkan kita dalam zaman yang tak ada huru-hara, nanti kita pun lalai juga. Kita anggap benda ni enteng, benda ni mudah, kena juga. Jadi apa bezanya zaman yang dulu, zaman yang penghabisan? Jadi tak ada beza. Yang membezakan kefahaman kita dengan Allah. Bila kefahaman kita dengan Allah betul, Allah kenalkan diri kita, kita dah faham betul-betul, kita pun tahu bahawasanya semuanya semuanya susunan Allah. Kita hidup ni kita dengan Allah. Sama je sebenarnya. Cuma bila Nabi Adam begini cara dia punya ujian. Turun kepada nabi-nabi lain, begini umat dia punya ujian. Ini sama juga. Masalah dia tetap masalah besar, keakuan dia. Kalau tak belajar la ilaha illallah, tetap juga. Jadi buat keliling bencana zaman Nabi Nuh, semua tak nak ikut. Tapi kalau orang yang belajar kenal diri, kenal Allah, dia akan ikut Nabi Nuh. Betul?
Jadi tak ada kita nak mengatakan ada zaman yang tak teruk. Tak ada lagi zaman yang lebih teruk yang apa ni, menyembah pada patung apa ni. Macam-macam lagi Rasulullah tu zaman jahiliyah. Kalau minum arak tu bukan minum lagi, mandi arak. Kalau zina bukan zina lagi, maknanya pesta zina ramai-ramai. Tak ada malu dah. Itu nama jahili. Kalau jahil dia tak apa. Kalau jahiliyah, ibu segala zaman Nabi turun. Teruk, paling teruk dah. Cuma Nabi kata bila dia dah bawa ni susahnya, asingnya, Nabi kata akan datang balik. Dari sini datang balik. Jadi macam mana nak buat? Tak lain tu kata tadi. Keteguhkan akidah, kenal diri, kenal Allah kita kepada Allah. Itu je nak menghadapi dia. Bukan dengan cara teknologi ni. Vaksin ni. Itu semua tertipu kita. Itu sebenarnya akan mengundang lebih bahaya tu kata tadi. Jadi kita dah gelap tak nampak, bahawasanya kembalilah ke jalan Allah balik. Kenal diri, kenal Allah maksud saya. Ini peluang kita bila duduk akhir zaman. Ini banyak-banyakkan kita baca surah Kahfi. Tujuannya tak lain, nak mengajak hidup kita adalah mentauhidkan Allah. Mati tetap mati. Hidup tetap hidup. Hidup akan mati. Mati akan dihidupkan balik. Tapi bila kita hidup ni, dengan siapa kita berkehidupan? Pastikan kita berkehidupan dengan Allah. Masalah kau duduk dalam tak urus ada, kau tak berkehidupan dengan Allah pun susah juga. Jadi yang mustahaknya bila kita di zaman ni, kita jangan momok-momokkan, takutkan diri kita sendiri. Sekarang ni pelajaran saya pun pelik ya. Makin lama makin kita tengok orang lagi takut. Lagi banyak ilmu lagi takut. Takut bukan apa? Takut dengan dunia. Patutnya kita lagi banyak ilmu, lagi kita bahagia dengan Allah, takut hanya pada Allah. Bertambah takut pada Allah, bertambah ikut suruhan Allah, bertambah kita selalu tak ada rasa keakuan diri. Bahagia kita, rasa tenang dengan Allah. Kita bukan duduk tenang dengan yang lain. Bukan yang lain tak bagi tenang, tapi kita lebih tenang dengan Allah. Kita jaga situ. Mutmain, kita jaga. Sebab irji'i ila rabbik, hanya orang yang dengan Allah yang akan kita tahu kita duduk situ. Di mana macam mana proses ni tadi, itu yang saya cakap tadi. Kalau masih lagi kita nak ikut silver pelajaran yang Yahudi dah atur ni tadi, yang kita kata dalam Al-Fatihah, kita berjanji kepada Allah, kita kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita kata tak nak jalan orang Yahudi, jalan Nasrani, jalan maju dan juga sesat. Itulah maknanya ghairil maghdubi, tak nak. Tapi bila luar solat, kita mengamalkan sistem, dan sampai sekarang pula sistem Yahudi pun dalam solat tu sendiri pun, solat berjemaah kita ikut sistem Yahudi dah. Kenapa? Renggang-renggang. Itu sistem Yahudi. Yahudi memang dia suka kita pecah belah. Berjaya tak benar semua hidup kita, Rasulullah ajar. Sahabat-sahabat tabi'in tak benar solat. Tapi tertipunya kita. Kan? Tertipunya kita terkena belitan sihir dia. Dengan dia kata ada kuman ni. Dah ramai yang pemimpin atas pun dah terkena belitan sihir tu. Maka pemimpin dah kena, ulama pun kena, ulama masuk. Rakyat mudah ialah ikut je lah. Cuba yang atas tadi, pemimpin apa ulama ke, takkan ada benda ni. Allah takkan nyaya. Assalamualaikum. Ini Ustaz Aziz. Itulah tadi. Kita perhatikanlah keliling kita. Setelah kita dah memerhatikan betul-betul dalaman kita, kita dah mengenal ratu di dalam kolbun kita. Ratu tu sangat mulia. Bila kita dah dibagi kenal oleh Allah, dalam kolbun kita tak lain adalah sirul, itu sebesar-besar tinggi semaharaja yang hebat. Beruntunglah orang yang mengenali dalam kolbunnya tadi. Maka tak lain, dia itulah yang akan membawa kita kepada, iaitu maha kesempurnaan. Itulah kita kenal Nur Muhammad di dalam kolbun kita.
itu maka turun ayat Allah Ta'ala kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Apa itu datang? Rasul, pesuruh aku Muhammad nama dia. Dalam diri kah? Anfusikum, di dalam diri kalian. Tu. Maka beruntunglah siapa yang dapat kenal dalam tu. Dia yang akan membawa kepada mengesakan, oh, dia yang tahu nak menenggelamkan kita, barulah kita tahu kita ni tidak ada, yang ada hanya dia. Beruntunglah tu. Itu yang maknanya bila kita dah faham di sini, orang-orang yang beruntung kata Allah adalah orang betul-betul yang mengesakan Allah. Jadi dalam kehidupan kita betul-betul mengesakan Allah, itulah orang yang beruntung. Maka kita harus, bila dah faham, dah duduk situ, kita harus cari orang-orang yang beruntung ni tadi. Kita jangan duduk orang yang tak. Kalau kita jumpa orang begini, kita tahu kita ada tugas kepada orang itu, menyampaikan wanazi, berita baik yang kita dah beruntung tadi kita. Sedangkan dia tak dapat lagi. Kita tahu aroma, bau dia, cara dia cakap, cara lenggok berjalan ni kita tahu. Sebab kita dah pengalaman dulu. Allah bagi kita pengalaman yang sejati, yang original. Jadi pasti pada orang lain pun gitu juga. Kalau dia tak dapat, pasti dia punya gerak tu kita tahu. Gerak dia bukan gerak daripada Allah. Sebab kalau dia tahu keberuntungan dengan Allah, mengesakan Allah, dia gerak pun, kita tahu bukan kita gerak. Kita bercakap, kita berfikir semua dia semua. Tapi kita tahu kalau dia tak begitu, kita tahu. Dia punya apa? Orang kata aroma, gelombang dia tu pergi pada kita pun kita tahu. Tapi bukan tujuan untuk kita sangka buruk. Tapi kita duduk di sini, kita kena memberi barakah. Kalau Nabi, makam dia Nabi memberi syafaat, iaitu nazirah, menyampaikan berita kita kena sampaikan berita baik. Semana kita dapat, kita pun nak dia dah dapat. Bukan tujuan dia untuk, wah dia ni tak betul. Kita bukan menyombongkan diri untuk kita jauh dengan dia. Tak, kita kena dekati dengan cara macam mana. Bukan kita terikut rentak dia, bukan. Mana kita tak dapat lah tu. Ikut orang yang dapat dia. Tapi kita cari cara. Kalau dah tak ada cara lain jalan, kita terpaksa meninggalkan dia. Sebab Allah dah suruh kau bagi tahu, tak bagi tahu sama je. Jadi nanti takutnya terikut, lebih baik kau ngasingkan diri. Jadi dua cara. Pertama gini, kalau dah tak boleh, Allah Ta'ala kata pindah, ngasingkan diri, kita asingkan diri. Dah macam tu kaedah Allah Ta'ala kata kan, penghujung zaman dia gitu, asingkan diri. Untuk selamatkan daripada kita duduk dengan dia, nanti dia tak peduli. Apa pun kau cakap, dia tak peduli. Dia tak. Orang yang dah tertutup, Allah Ta'ala tertutup rapat hati dia tak mau. Macam iblis contohnya, dia tutup rapat diri dia, tak mau terima kebenar. Dia sifat sombong dah Allah bagi. Sifat sombong ni bahaya tau. Tu. Dia tak mau, dia kata dia daripada api lagi mulia. Adam ni daripada tanah, aku lagi mulia. Aku lebih lama ibadah daripada Adam. Adam baru diciptakan. Dia datang lagi sombong. Tutup habis. Dia tak nampak siapa yang suruh. Kalau dia nampak yang suruh tu Allah, dia takkan sombong. Tapi dia tak nampak, dia nampak Adam. Itu macam baik kalau orang tu marah dengan kita macam Rasulullah, baling batu. Rasulullah tak nampak orang tu. Rasulullah nampak siapa yang gerakkan dia tu. Allah. Maka tu Rasulullah tak marah. Rasulullah, dia lalu lagi besok. Kalau kita balik, kita siap senjata lain. Besok aku lalu, aku nak balon dia pula. Rasulullah tidak. Rasulullah, dia tahu daripada original. Dia kena bawa watak gitu. Rahmatan lil, berjaya dia. Dia baling-baling, lama-lama tak baling. Dia sakit, Rasulullah yang pergi, dapat hidayah. Nampak? Itu rahmatan lil, ya Allah. Itu begitu sekali. Jadi inilah maknanya kita dapat keberuntungan adalah bila kita ni dapat betul-betul hidup kita mengesakan Allah. Mengesakan Allah ni maknanya tak ada rasa keakuan diri lah.
Itulah nilai kita yang Allah nak, ahsanu amalan nak tengok. Jadi Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, jaga tu. Jaga tu. Maka kita akan jaga tu, dan kita ingatkan kita dah banyak sangat buat salah. Terlampau banyak buat salah belakang-belakang. Jadi sudah kita tutup dengan jaga benda ni. Itu maknanya pintu taubat kita diterima Allah. Tandanya. Kita dah sedar bahawa kita kena jaga ni. Jangan ada keakuan diri. Tapi kalau kita bertaubat tapi keakuan diri masih ada, Allah masih lagi kata ni. Allah terima engkau minta maaf, tapi Allah Ta'ala kata, baik engkau kenal diri engkau dululah. Maknanya jangan kau duduk kat akuarium hawa nafsu kau, kedirian kau. Bila kau dah duduk kat hawa nafsu kedirian kau, kau nanti nak duduk kat Yahudi Nasrani punya akuarium pula lagi. Sekarang punca dia, sekarang kau dah duduk dalam akuarium najis kedirian kau. Keluar